Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Zila binti Bakri. Nombor kad metrik di 2020096915. Di sini saya akan menghuraikan sedikit tentang peranan wanita dalam Kesultanan Melayu Melaka. Sejarah Melayu telah menceritakan banyak riwayat tentang wanita dalam kalangan keluarga, diraja atau golongan bangsawan. Kerap kali ia memberi gambaran yang Sultan sentiasa menjadikan kaum wanita sebagai alat, gundi atau perempuan simpanan. Watak wanita hanya dihargai oleh raja sebagai barang mainan atau alat pemuas nafsu sahaja. Selain itu, sejarah Melayu turut menggambarkan wanita sebagai berperanan mengeratkan hubungan diplomatik antara negara hasil daripada perkahwinan. Wanita pada masa itu berperanan sebagai hadiah untuk mengenang jasa seseorang. Jadi boleh dikatakan kaum wanita di Melaka dinatirikan dalam semua aspek. Gambaran pengorbanan wanita dalam Kesultanan Melayu Melaka dapat diperhatikan dengan lebih jelas dengan memperkatakan Tun Kudu, Tun Teja atau Tun Fatimah. Mereka menjadi idola pada masa itu sebagai simbol keteguhan cinta, pendirian dan pengorbanan. Mereka juga dianggap penting dalam mempengaruhi kestabilan dan keamanan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-16. Peranan wanita dalam Kesultanan Melayu Melaka ialah wanita sebagai alat kepentingan politik. Tun Kudu misalnya dijadikan alat untuk kepentingan politik. Beliau merupakan anak kepada Bendahara Seri Wak Raja dan Permaisuri kepada Sultan Muhammad Zafar Shah yang memerintah Melaka pada tahun 1446 hingga 1459. Tanpa mengira hati dan perasaan Tun Kudu, Sultan Muzaffar Shah dengan tidak teragak-agak menceraikannya untuk diperisterikan oleh Bendahara Seri Naradiraja. Baginda berbuat begitu untuk mendamaikan bendahara tersebut dengan paduka Raja Tun Perak, saudara Tun Kudu. Tindakan baginda itu merupakan satu tamparan hebat kepada kaum wanita. Dalam kes ini, Tun Kudu bukan sahaja turun darjatnya daripada isteri seorang raja kepada isteri pembesar, tetapi terpaksa menjadi isteri kepada seorang suami yang sudah lanjut usianya. Menurut Sejarah Melayu edisi Sheila Baer, menyifatkan sebagai terlalu baik rupanya tetapi matanya ada juling sedikit. Telah diberikan sebahagai hadiah untuk menyelesaikan krisis politik akibat daripada pergebutan kuasa antara Tun Ali dan Tun Perak, abang Tun Kudu. Seri Naradiraja boleh dijadikan bendahara selepas pemangkatan Bendahara Seri Wak Raja. Tapi ia dan paduka raja tidak dapat bermuafakat. Sultan telah mencadangkan Seri Naradiraja bersara supaya paduka raja dilantik menjadi bendahara dengan alasan sudah tua dan ia akan dibenarkan beristeri dengan seorang budik sultan. Seri Nara sanggup bersara tetapi dengan syarat Tun Kudu menjadi isterinya. Sultan terus menceraikan Tun Kudu. Ini telah menyelesaikan krisis politik di Melaka. Baginda kemudiannya telah melantik Tun Perak sebagai bendahara. Demikianlah dengan satu tindakan Tun Perak tidak mendapat kuasa di Melaka dan menjadikan orang yang ditentangnya sebagai sahabat dengan menggunakan hubungan keluarganya. Akhir sekali, peranan wanita juga sebagai alat pemuas nafsu. Lebih daripada itu, wanita dipaksa berkahwin untuk memuaskan nafsu lelaki. Selain Tun Teja, isteri Tun Ali iaitu Tun Fatimah turut menjadi mangsa kerakuhan Sultan. Sultan Muhammad Shah menggunakan kuasanya membunuh Tun Ali untuk merampas Tun Fatimah yang sangat diminatinya. Sebelum itu, baginda telah merampas Tun Teja daripada tunangnya Sultan Abdul Jalal Pahang. Tun Fatimah merupakan anak kepada bendahara Tun Mutahir yang amat cantik rupa parasnya. Beliau kehilangan cinta suami, diselubungi perasaan dendam dan hidup sengsara berendam air mata. Ini berlaku selepas ayandahnya dibunuh oleh Sultan Mahmud Shah atas fitnah bahawa Tun Mutahir ingin menggulingkannya. Keadaan ini bertambah buruk kerana perasaan dendam dan kepuasan hawa nafsu. Sultan Mahmud yang ingin beristerikan Tun Fatimah tetapi ditolak oleh Tun Mutahir. Tun Fatimah telah dikawinkan dengan Tun Ali. Sepanjang yang diperlihatkan di dalam sejarah Melayu, tidak ada wanita yang berjuang untuk menaifkan taraf mereka sendiri atau sekurang-kurangnya menjamin kedudukan mereka supaya tidak diperalatkan oleh kaum lelaki.
Hal ini berlaku mungkin disebabkan adanya ikatan nilai dan norma masyarakat yang begitu kuat sehingga menjadikan mereka berpuas hati dengan keadaan sosial yang wujud dewasa itu.